Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid 2 bijak, pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita bersama dengan saya, Cikgu Azri. Untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, elok rasanya untuk kamu buka buku teks jilid 1 Bahasa Melayu muka surat 69. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai uniknya rumah kutai. Apa yang dimaksudkan dengan rumah kutai? Mari sama-sama kita lihat video ini. Assalamualaikum and a very good morning to everybody. Hari ini kita akan membincangkan tentang desain rumah perak. Rumah perak juga dikenali sebagai rumah kutai. Dan sekiranya kita lihat di dalam peta Nusantara, kutai ini terletak di pinggir Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Jadi bagaimanakah arkitek daripada Kalimantan Timur ini boleh sampai ke Kuala Kangsar, ke Parit di Perak? Ini kita perlu mengkaji sejarah pengembaraan orang-orang Bugis daripada Makassar ke Samarinda, dan daripada Samarinda mereka kembali ke Makassar, dan daripada Makassar datang ke tanah barat iaitu Perak, di semenanjung Tanah Melayu. Dengan itu arkitektur daripada Kutai, daripada Bugis dan Samarinda menyatu dan berasimilasi dengan budaya dan cara hidup orang-orang Melayu di Perak, dan itulah yang menjadikan rumah Perak, rumah Kutai sesuatu yang unik. Terima kasih. Baiklah murid-murid, dah selesai lihat video yang telah cikgu paparkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai rumah kutai. Rumah kutai biasanya terdapat di negeri Perak. Kamu boleh baca info yang terdapat pada buku surat 69, di mana rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran pada pagi ini ialah
Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran pada pagi ini ialah murid dapat menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan idea yang kreatif dan kritis secara berhemah dan bertata susila, di mana untuk hari ini fokus kita ialah menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat, di mana pada muka surat 69 telah dinyatakan maklumat tersurat. Untuk hari ini kita akan mencari apa maklumat yang tersirat. Maklumat tersirat boleh diertikan juga sebagai kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Sebentar lagi kita akan mempelajari lebih lanjut dengan mengenai maklumat tersirat. Baiklah, untuk kriteria kejayaan pula ialah untuk kriteria kejayaan ialah murid berupaya menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan idea yang kreatif dan kritis secara berhemah dan bertata susila, di mana fokus pada hari ini seperti yang telah cikgu sebutkan tadi ialah menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat. Di sini maklumat tersurat telah diberi, kita hanya perlu mengenal pasti maklumat tersirat yang akan kita rungkaikan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, kita akan terus kepada isi pembelajaran kita pada pagi ini. Sebentar tadi kita telah mengikuti video mengenai rumah kutai. Sekarang ni kita akan lihat pula maklumat mengenai rumah kutai. Lihat di sini, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya, dan rumah ini bertiang tinggi. Seperti yang telah cikgu sebutkan tadi, di sini terdapat idea tersurat. Bagaimana kita mengenal pasti idea tersirat pula? Baiklah murid-murid, kita akan lihat sama-sama melalui penghasilan peta pelbagai alir. Untuk hari ini kita akan bina peta pelbagai alir mengenai uniknya rumah kutai. Kita akan sama-sama bina peta pelbagai alir.
peta pelbagai alir, kita akan lihat di sini 3 maklumat utama yang terdapat di sini. Kita akan tulis di sini. Yang pertama, maklumat yang pertama ialah rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Untuk maklumat yang pertama ini, kita akan buat satu kotak ataupun kita akan bina kotak. Untuk maklumat yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Untuk yang ini, anak panah akan masuk sini. Lihat di sini. Kita akan bina peta buih berganda ya murid-murid. Dan untuk yang ini merupakan sebab. Sini sebab dan sini akibat. Untuk yang belah sini sebab dan sebelah sini nanti akan akibat. Contohnya, sebabnya rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Terlihat di sini. Di sini kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Jadi kita akan buat satu lagi bentuk segi 4 di sini. Yang ini anak panah keluar pula. Ni untuk anak panah keluar.
Begitulah untuk kedua dan ketiga, kita akan buat sebentar lagi. Baiklah murid-murid, untuk isi yang kedua, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantik. Kita lihat di sini. Isi yang kedua, kita boleh tulis bumbung menggunakan atap daun rumbia untuk yang kedua, bumbung menggunakan atap daun rumbia. Kita kecilkan sikit untuk beri ruang kepada apabila kita nak buat kotak sebentar lagi. Padam sekali semula untuk kita buat kotak. Sama juga seperti isi yang pertama, isi yang kedua juga akan masuk di sini. Untuk isi tersurat, dia akan masuk, anak panah akan masuk, dan di sini akan keluar. Bumbung menggunakan atap daun rumbia. Sebabnya, apa menyebabkan rumah itu? Jadi di sini kita akan buat satu kotak untuk poin yang kedua ataupun isi yang kedua. Di sini kita akan buat satu sini. Okey. Bumbung menggunakan atap daun rumbia. Menyebabkan apa di sini? Suasana dalam rumah akan selesa. Kita akan buat sini suasana dalam rumah selesa. Disebabkan pengudaraan yang baik.
Ini merupakan satu contoh isi tersirat. Di sini isi tersurat masuk ke dalam sini, keluar jadi isi tersirat. Okay. Kita akan teruskan kepada isi yang ketiga, iaitu rumah ini bertiang tinggi. Okay. Yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi. Mengapa rumah ini bertiang tinggi? Untuk apa rumah ini bertiang tinggi? Kita buat dulu kotak di sini. Seterusnya sama juga untuk isi yang kedua dan isi yang pertama dan kedua, kita perlu buat anak panah masuk ke dalam ini. Okey, sini ada anak panah masuk ke dalam. Okey, anak panah masuk ke dalam. Dan akibatnya, apa menyebabkan rumah ini bertiang tinggi? Di sini kita lihat sebab mengapa rumah ini bertiang tinggi. Kita buat satu kotak lain di sini untuk isi tersirat. Dan anak panah keluar di sini untuk isi tersirat. Baiklah murid-murid, selesai, tetapi selesai untuk 3 isi tersurat. Rumah yang ini kita tinggalkan dahulu. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh, kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak ataupun di negeri Perak. Tambah sini di negeri Perak. Okey, seterusnya, bumbung menggunakan atap daun rumbia menyebabkan suasana dalam rumah selesa disebabkan pengudaraan yang baik. Okey, yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi. Untuk apa? Untuk apa rumah ini bertiang tinggi? Okey. Rumah ini bertiang tinggi supaya dapat diletakkan barangan pertanian di bawahnya. Ini merupakan salah satu sahaja supaya dapat diletakkan barangan pertanian di bawahnya. Rumah ini bertiang tinggi juga merupakan sebab mengelakkan daripada
binatang buas. Rumah ini bertiang tinggi juga untuk mengelakkan daripada terkena banjir. Rumah ini bertiang tinggi juga untuk supaya penghuni rumah dapat berehat di bawahnya. Terdapat pelbagai kelebihan rumah ini bertiang tinggi. Cikgu hanya senaraikan salah satu sahaja. Beginilah cara untuk kita membina peta pelbagai alir. Sini masuk dan sini keluar. Ini untuk tugasan yang pertama. Kamu perlu bina peta pelbagai alir. Okay. Sebelum cikgu lupa, bawah ni seperti biasa kamu perlu buat kotak, dan di luar kotaknya perlu diletakkan tajuk. Ini peta pelbagai alir uniknya rumah kutai. Macam biasalah, tajuk dia mesti jangan lupa. Okey, selesai untuk tugasan yang pertama. Kamu juga perlu mewarnakan peta ini. Seperti biasalah, warnakan warna dengan cantik dan kemas. Apabila selesai kamu menulis semua maklumat yang terdapat dalam muka surat 69. Seterusnya, tugasan yang kedua pada hari ini ialah kamu perlu melengkapkan dialog ini. Yang pertama, yang ini saja. Selesai buat peta pelbagai alir. Tugasan yang kedua, kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, macam cikgu cakap tadi, pelbagai sebab rumah ini dibina begini. Jadi, di sini mereka menyatakan pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di negeri Perak, macam kita buat tadi. Seterusnya, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana dalam rumah ini akan selesa disebabkan pengudaraan yang baik. Sebabkan terdapat pengudaraan yang baik di dalam rumah. Okey, di sini jawapan yang ini kamu boleh masukkan di sini. Okey, yang ketiga, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Macam cikgu sebutkan tadi, ada pelbagai jawapan. Cikgu hanya senaraikan satu supaya dapat letakkan barangan pertanian di bawahnya. Jadi pada pendapat saya, kamu juga boleh menyatakan pendapat kamu sendiri. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi bagi mengelakkan banjir. Ataupun pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi bagi mengelakkan binatang buas. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya penghuninya dapat berehat di bawahnya. Pelbagai jawapan kamu boleh buat. Okey, di sini tugasan yang kedua. Itu sahaja untuk hari ini mengenai uniknya rumah kutai, di mana isi tersiratnya ialah pada jawapan yang akan kamu
tuliskan di sini. Kita dah buat peta buih kita dah buat peta pelbagai alir. Kita dah jawab dialog ini. Cikgu harap kamu dapat menguasai mengenai isi tersirat berdasarkan kepada isi tersurat. Bila terdapat sebab isi tersurat di sini, maka terciptalah isi tersirat di sini. Itu sahaja untuk hari ini. Sebelum cikgu lupa, tugasan semua ini di dalam buku penulisan. Seperti biasa, selesai semua tugasan, diminta para penjaga untuk menghantar sekeping gambar kepada cikgu sebagai bukti bagi cikgu jalankan pentaksiran bilik darjah ataupun PPD. Ibu bapa atau penjaga juga diminta untuk mengisi kehadiran anak-anak tuan-puan pada pautan yang akan saya berikan dalam grup WhatsApp. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.